Ingin rasa memakan laksa. Laksa kola yang dicari, tak terperi girang dirasa, bertemu tuan yang baik budi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Puan Rokiah binti Cik Hassan, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Putra. Yang dihormati Encik Muhammad Nazri bin Baharin, Pegawai SISC Plus Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Perlis. Yang dihormati Tuan Haji Abdul Ghani bin Yusof, Pensyarah Kanan Kolej Matrikulasi Pulau Pinang, barisan pentadbir sekolah-sekolah penganjur bersama serta pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Tanda orang bersaudara yang sedikit sama dirasa. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah, yang sejemput sama dijemput, yang gantang sama kenyang, dan yang sesuap sama mengecap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke program motivasi kemahiran belajar sekolah rendah. Alhamdulillah, dengan limpah dan inayah Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kita bersama-sama bertemu untuk sama-sama menimba dan berkongsi ilmu dalam program Wacana Ilmu ini. Semoga program ini dan kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk pengetahuan semua, program ini dianjurkan oleh Yayasan Pelajaran MARA ataupun YPM bersama Sekolah Kebangsaan Sena, Sekolah Kebangsaan Sri Indra, Sekolah Kebangsaan Putra, Sekolah Kebangsaan Institut Pendidikan Guru Malaysia atau SKIPGM, Sekolah Kebangsaan Sri Perlis dan Sekolah Kebangsaan Jalan Raja Sri Alwi. Untuk pengetahuan semua, program ini Program Motivasi Kemahiran Belajar Sekolah Rendah anjuran YPM ini merupakan satu program yang dilaksanakan bertujuan untuk mendorong membantu pelajar-pelajar belajar kaedah belajar terbaik. Di akhir program ini adalah diharapkan murid akan mendapat suntikan motivasi untuk belajar. Murid akan dapat mempelajari kaedah menyesuaikan diri dalam pelbagai keadaan. Diharapkan juga murid akan dapat mengetahui kaedah belajar dengan berkesan dan murid akan mendapat menguruskan masa dengan betul. Bagi memulakan program, dengan ini dijemput Puan Rokiah binti Cik Hassan, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Putra untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum. Saya Cikgu Rokiah binti Cik Hassan, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Putra, ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada YPM, Yayasan Pelajaran MARA, kerana telah memberi sumbangan dana peruntukan sebanyak RM1,000 untuk Sekolah Kebangsaan Putra. Alhamdulillah, kami akan menggunakan sumbangan ini untuk mengadakan aktiviti murid. Yang pertama ialah motivasi belajar dalam norma baru yang akan dikendalikan oleh Cikgu Muhammad Nazri bin Baharin, Pegawai SISC Plus daripada Sektor Pembelajaran JPM Perlis. Manakala pula pengurusan masa untuk slot kedua akan dikendalikan oleh Tuan Haji Abdul Ghani bin Yusof. Untuk slot kedua ni, pengurusan masa, kami importlah pensyarah kanan daripada Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. InsyaAllah kami akan memanfaatkan sumbangan ini adalah untuk orang kata apa, sebagai suntikan motivasi lah kepada murid-murid Sekolah Kebangsaan Putra. Dan insya-Allah murid-murid nanti akan mengetahui pelbagai kaedah dan teknik belajar yang berkesan. Dan sekali lagi, saya mewakili warga SK Putra, guru-guru, murid-murid, PIBG dan ibu bapa merakamkan jutaan terima kasih kepada YPM. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Rokiah binti Cik Hassan di atas bingkisan perutusan sebentar tadi. Bingkisan ucapan Tuan Guru Besar selesai sudah.
Pembentangan tajuk menyusul pula. Tanpa membuang masa, dengan segala hormatnya dipersilakan penceramah pertama Encik Muhammad Nazri bin Baharin, Pegawai SISC Plus, Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Perlis, yang akan mengupas tajuk motivasi belajar dalam norma baharu. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam hashtag 09educators. Saya Cikgu Muhammad Nazri bin Baharin dari Jabatan Pendidikan Perlis. Ya. Jadi terima kasih kepada semua. Jadi kita berjumpa pada hari ini untuk satu perkongsian, ya. Satu perkongsian berkaitan dengan motivasi dalam norma baharu. Ya, motivasi dalam norma baru. Jadi terima kasih kepada semua sekali lagi. Jadi hari ini saya nak berkongsi tentang bagaimana persediaan kita untuk menjadi seorang pelajar yang bersedia untuk menghadapi zaman pandemik COVID-19. Ya. Jadi sebagai mukadimahnya kita mesti memahami bahawa dalam tempoh kita menghadapi cabaran ini dalam virus yang menekan kita dalam tempoh COVID-19 ini, kebelakangan ini, walaupun kita rasa macam baru, tapi sebenarnya dah lama kita berjuang untuk menghadapi virus ini selama 2 tahun, ya. Semua selama 2 tahun. Jadi anak-anak sekalian, seperti yang semua kita sedia maklum, sebenarnya COVID-19 ini bukan hanya menimpa kita saja ataupun negara kita saja, tetapi ia telah menimpa seluruh dunia. Jadi siaran televisyen tiap-tiap hari dalam YouTube, dalam radio, ya, di mana-mana saja medium ataupun media elektronik akan membicarakan tentang pandemik COVID-19 ni. Jadi saya rasa anak-anak sedia maklumlah berkaitan dengan apa itu COVID-19, apa itu cabaran-cabarannya, apa yang terpaksa kita tempuhi. Jadi dalam tempoh ni saya doakan semoga semua akan bersedia untuk menghadapi cabaran itu. Ya, anak-anak sekalian. Jadi untuk menghadapi cabaran COVID-19 ini, kita telah mengetahui bahawa, sekali lagi, bahawa COVID-19 ini bukan sahaja menimpa negara kita, malah menimpa seluruh dunia, ya, seluruh dunia. Jadi COVID-19 ini akan ditempuhi oleh semua orang. Maksud saya semua orang tu sama ada dia seorang ustaz, ya, dia seorang guru, dia seorang peniaga, dia seorang polis, askar, tentera, pekerja pasaraya, ya, semualah yang terlibat di alam ini akan menghadapi cabaran COVID-19. Walau apapun yang berlaku, COVID-19 ni akan terus berada dalam dunia moden ini. Jadi dalam dunia moden ini, mahu atau tidak mahu, kita mesti bersedia menghadapi COVID-19 ini. Jadi kamu sebagai seorang pelajar, ya, seorang pelajar di sekolah rendah, jadi mahu tidak mahu kita juga perlu bersedia. Bersedia dari segi apa itu? Ya, bersedia dari segi apa? Yang paling utama ialah bersedia dari segi mental, ataupun bersedia dari segi mentality ni. Kita kena bersedia. Ya, sebab dalam norma baharu ini kita belajar dalam dua situasi, dalam dua keadaan. Apa maksud dua keadaan? Sekarang ni seperti yang semua kita sedia maklum, kita sekarang ni belajar menggunakan media ataupun medium baru, iaitu menggunakan handphone, ya, menggunakan komputer, menggunakan tab sepenuhnya. Kita menggunakan medium itu. Jadi kalau macam saya dulu, saya tak belajar menggunakan medium-medium itu, tidak ada. Ya, dalam tempoh abad ini, kamu terpaksa melalui itu. Jadi apabila terpaksa melalui itu, persediaan mental perlu ada.
Ya, perlu ada. Sebab apa? Sebab kita belajar secara berseorangan. Belajar secara di rumah, dalam bilik, di ruang tamu. Dan tidak akan ada orang yang akan membantu kita secara bersemuka, secara bersentuhan. Kita akan belajar secara dalam talian. Itu medium kita yang kita akan belajar. Itulah kelas kita. Kita tidak akan bertemu kawan, tapi kita akan bertemu kawan dalam media, dalam medium baharu. Jadi kita kena bersedia dari segi mental kita. Bahawa kita sekarang ni belajar secara berseorangan, tetapi pada masa yang sama kita mengetahui bahawa kita memang ada kawan. Cuma kawan kita tak boleh pegang. Kawan kita tak boleh sentuh. Ya? Kawan kita tak boleh lari bersama. Kita tidak boleh bersemuka. Kita cuma bertemu di alam maya. Maknanya mental kita kena kuat, ya. Ya, jangan kita rasa tertekan. Jadi apabila kita berada di rumah, kita belajar di rumah, maknanya kita freekan minda kita relax belajar. Maknanya kita berhak ke mana-mana lah dalam situasi dalam rumah. Kita jangan rasa tertekan. Okey? Baik, itu yang pertama. Sebab kita akan berada di rumah, dalam ruang lingkup kita akan ada siapa di rumah kita? Kita akan ada abang kita semua ada kakak, ya, ada bagi anak-anak yang ada kakak ataupun abang. Dan kita ada ayah, kita ada adik, kita ada ibu kita saja ataupun keluarga kita yang lain yang mungkin ada seorang dua yang duduk dalam rumah kita. Itu saja ruang pembelajaran kita yang berlaku. Jadi kita mesti bersedia dari segi mental semasa kita belajar itu. Baik. Yang kedua, untuk menyokong kita sebagai seorang pelajar yang baik, tetapi pada masa yang sama kita sedang belajar untuk menjadi seorang manusia yang baik. Maknanya kita sedang bukan setakat mental, tetapi kita belajar untuk mengurus emosi. Ya, mengurus emosi. Sebab kita akan belajar di rumah. Ya, belajar di rumah. Ya, jadi kita akan rasa untuk melepaskan sebarang masalah, untuk berkongsi dengan rakan-rakan kita secara bersemuka, kita tidak ada peluang itu. Tetapi kita doakan supaya selepas ini kita akan bersemuka. Ya, kita akan belajar di rumah. Ya, kita akan belajar di sekolah dengan kawan-kawan kita. Tetapi walaupun kita belajar dengan kawan-kawan kita di sekolah nanti, kita akan berdepan dengan satu lagi cabaran. Ya, cabaran baharu lah dalam norma baharu ni. Baik, ya. Apa cabaran baharu dalam norma baharu ni? Jadi kalaupun kita belajar di sekolah nanti kita dapat bersemuka lah katakan. InsyaAllah kita doakan macam tu. Tetapi pada masa yang sama, kita mungkin akan berada dalam dunia baharu pendidikan, dunia baharu pembelajaran. Ya, pembelajaran. Maksudnya kita akan tak dapat makan di kantin, ya. Mungkin satu masa nanti kita akan dapat makan di kantin. Tetapi kita tak boleh bersentuhan dengan kawan. Kita terpaksa memakai topeng, ya. Kita tak boleh bersalam-salaman dengan guru, dengan kawan-kawan kita. Jadi benda-benda itu akan mungkin sedikit sebanyak akan mengganggu kehidupan kita sebagai seorang pelajar. Namun begitu kita mesti memahami bahawa inilah cabaran kita. Jadi macam saya sebutkan tadi, perkara yang kedua ialah kita mesti dapat menguruskan emosi dengan baik. Sama ada kita belajar di rumah ataupun kita belajar di sekolah nanti. Baik, ya. Dan apabila kita dapat menguruskan emosi sama ada di rumah ataupun di sekolah, jadi sikap tolak ansur itu akan wujud secara sendiri. Ya, kita dapat bertolak ansur dengan kawan-kawan kita. Okey? Maknanya perasaan marah, mudah marah, geram, sakit hati tidak ada, ataupun bukan tidak ada, maknanya kita akan dapat mengawal. Sebab kalau kita nak bagi tidak ada, saya rasa semua manusia akan mempunyai sifat-sifat itu. Sifat semula jadi manusia. Yang membezakan kita ialah kita sama ada kita dapat mengawal emosi itu dengan baik. Ya, marah setakat mana yang kita nak marah. Ya, geram setakat mana yang kita nak geram. Adakah marah itu berbaloi dengan apa yang kita nak buat? Contohnya macamlah kita geram ataupun kita marah dekat kawan-kawan kita
ambil satu barang kita hempuk ataupun kita tumbuk kawan kita tu sampai luka-luka. Jadi itu adalah satu sifat marah ataupun tidak dapat mengawal emosi dengan baik. Jadi itu adalah sifat yang tidak baik. Marah mestilah dapat kita kawal, sebab itu adalah sifat semula jadi kita sebagai seorang manusia biasa. Dan yang ketiga, yang pertama tadi saya sebut pasal mengurus mental. Yang kedua ialah mengurus emosi. Dan yang ketiga ialah kita mewujudkan, membina kerohanian yang baik, iaitu mempunyai sifat-sifat yang menyokong kepada mempercayai bahawa kita mempunyai Allah SWT bagi orang Islam, dan juga bagi orang bukan Islam dia mempunyai Tuhan masing-masing, kepercayaan masing-masing. Jadi setiap agama di dunia ini, setiap agama mengikut kaum masing-masing menuntut supaya kita menjadi seorang manusia yang baik, ya, manusia yang baik. Jadi kalau menjadi seorang manusia yang baik, maknanya dia perlu ada keimanan yang tinggi kepada Maha Pencipta. Ya, dia mesti solat, ya, dia mesti berdoa. Ya, sifat-sifat itu mesti ada dalam diri kita sebagai seorang pelajar. Dan yang keempat ialah berkenaan dengan pembentukan fizikal dan jasmani, membina jasmani dan fizikal yang seimbang. Maksudnya ialah kita perlu ada sifat untuk menjaga kesihatan, menjaga kesihatan yang baik. Walaupun kita belajar secara dalam talian, kita dapat makan bila-bila masa semasa kita berada di rumah, tetapi pada masa yang sama kita memerlukan pergerakan fizikal, ya, ataupun pergerakan jasmani supaya kita sihat, ya, mengeluarkan peluh pada setiap masa, ya. Mungkin kita akan buat skipping di rumah, ya, supaya badan kita akan berpeluh dan mental kita akan sentiasa aktif. Okey? Dan seterusnya saya akan berbincang atau berkongsi dengan anak-anak sekalian berkaitan dengan bagaimana kita nak membentuk akademik yang baik, ya, mendapat pencapaian akademik yang baik. Walaupun dalam masa yang sama seperti yang saya sebutkan tadi, kita dapat mengurus mental, mengurus emosi, ya, mengurus kerohanian dengan baik. Tetapi dalam zaman moden ni, suka ataupun tidak, percaya ataupun tidak, ya, manusia menuntut kepada kemenjadian melalui pencapaian akademik. Jadi semasa kita berada di sekolah rendah, seperti yang kita sedia maklum, kita akan berdepan dengan pentaksiran bilik darjah. Jadi pentaksiran bilik darjah itu adalah pentaksiran yang seimbang ataupun pentaksiran yang holistik. Jadi pentaksiran itu akan berlaku dari segi jasmani, emosi, ya, dari segi psikometriknya, jadi dari segi keseluruhannya. Jadi dalam pentaksiran bilik darjah ini, pencapaian akademik akan dinilai, ya, dan nilai dari segi pencapaian kamu dalam bentuk yang pelbagai, ya. Maknanya kamu perlu berinteraksi dengan baik semasa kamu belajar. Kamu perlu berkomunikasi dengan baik, bukan setakat menunjukkan kemahiran-kemahiran tertentu, tetapi pada masa yang sama kamu perlu melibatkan diri, aktifkan diri, ya. Maknanya semasa dengan kawan, ya, semasa dengan kawan kamu perlu aktif, bersoal jawab dengan guru jika tak faham, bersoal jawab dengan kawan, bersoal jawab dengan ibu bapa jika diperlukan, menganalisis, ya, meneroka, ya, menyelesaikan masalah. Jadi benda-benda itu akan menunjukkan bahawa kamu telah berada dalam satu tahap yang baik semasa kamu berada di sekolah rendah ini. Dan benda-benda itu akan dibawa pula ke sekolah menengah dan akan dinilai untuk kamu berada di sekolah-sekolah lain ataupun sekolah-sekolah yang baik, dan seterusnya akan dibawa ke universiti nanti atau di pusat pengajian tinggi nanti. Jadi itulah perkara-perkara yang penting untuk menjadi seorang pelajar yang baik, ya. Jadi dalam norma baharu ini kamu perlu menyesuaikan diri dengan semua benda-benda itu. Jadi kamu kena bersedia. Okey? Jadi dalam
dunia baharu ini, kita akan berjuang, ya, kita akan berjuang bukan setakat kerjaya yang macam dulu-dulu, ya, kerjaya yang macam dulu-dulu. Kita lebih bersifat teknologi, ya, bersifat teknologi, bersifat digital. Jadi kamu perlulah meneroka benda-benda baru itu supaya kamu akan menjadi seorang yang dapat menyesuaikan diri dalam dunia digital. Jadi ruang kamu ni, kalau kamu tengok perkembangan teknologi sekarang ni, daripada 2G, 3G, 4G, kan kita dah proses ke 5G. Jadi kita juga kena melalui proses itu. Jadi saya rasa kamu memang kita panggil apa? Kamu memang dah berada dalam lembah itu, lembah teknologi digital itu. Ya, tetapi pada masa yang sama, walaupun kamu berjaya dalam teknologi digital, tetapi kamu jangan lupa beberapa perkara yang saya sebutkan tadi. Kita bukan setakat nak melatih ataupun nak mendidik untuk menjadi seorang yang berpengetahuan tinggi, berilmu tinggi, pencapaian akademik yang baik, tapi kita juga perlu menjadi insan yang baik. Ya, menjadi insan yang baik. Sebab kita adalah pewaris, ataupun bukan saya, maksud kita tu bukan saya. Maksud kita itu adalah kamu semua yang berada di sekolah rendah, sekolah menengah, universiti pada waktu ini, yang berumur dalam lingkungan 11 tahun di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah. Kamulah sebenarnya pewaris negara. Ya, kamulah akan menjadi penyambung kepada pemimpin-pemimpin yang berada dalam dunia sekarang. Jadi kita hendak melahirkan pelajar yang berjiwa besar, ya, berpendidikan, tetapi pada masa sama berpendidikan tinggi, ya. Jadi dapat berkualiti tinggi lah, maknanya berkualiti tinggi. Jadi saya rasa itu saja daripada saya, Cikgu Muhammad Nazri. Jadi kita akan berjumpa lagi selepas ini, insya-Allah. Jadi saya doakan selamat maju jaya, selamat belajar sama ada di sekolah ataupun di rumah. Jadilah seorang pelajar yang baik, ya, pelajar yang baik akan jadi pewaris negara yang baik, ya, jadi pekerja yang baik pada masa akan datang. Jadi saya doakan semua itu akan baik-baik buat anda. Jadi kita akan bertemu lagi di lain bicara, di lain ruang. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Sekalum penghargaan dan ucapan terima kasih diucapkan kepada Yang Dihormati Encik Muhammad Nazri bin Baharin di atas pembentangan sebentar tadi. Seterusnya, program diteruskan kepada pembentangan tajuk yang kedua yang bertajuk Pengurusan Masa yang akan disampaikan oleh Yang Dihormati Tuan Haji Abdul Ghani bin Yusof, Pensyarah Kanan Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam motivasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Suratul 'Asr ayat yang saya baca tadi. Jelas Allah utamakan penggunaan masa. Allah utamakan kita menguruskan masa kita dengan sebaik mungkin. Ayat yang saya baca tadi, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Di mana masa anda habiskan selama 24 jam sehari? Di mana? Bilik kelas? Dekat dalam sekolah? Di cyber cafe? Di cafe hipster? Di padang permainan? Di berhadapan dengan smartphone, berhadapan dengan tablet, berhadapan dengan PC, habis masa di tuition. Semuanya dia berkait rapat dengan pengurusan masa kita. Orang yang hebat, orang yang cemerlang, orang yang mempunyai hala tuju yang jelas dalam kehidupan, mereka yang mempunyai kemampuan, keupayaan menguruskan masanya dengan baik. So hari ini saya nak mengajak anda how to manage your time. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan dengan kesabaran, berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Itu Allah sebutlah. So hari ini saya nak berpesan-pesan dengan kesabaran, berpesan-pesan dengan kebenaran hari ini. Ini benar. Masa yang kita ada, semua orang atas muka bumi, semua mempunyai masa yang sama.
24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Semua berada dalam situasi dan kondisi yang sama. So, mengapa kita nak letakkan diri kita dalam kerugian? Mengapa? Allah dah tentukan kita punya masa sama saja dengan pelbagai bangsa, pelbagai etnik seluruh dunia. Terlalu berharganya masa, sehingga masa diibaratkan sama seperti emas, sama seperti pedang, sama seperti permata. Emas dianggap masa dianggap seperti mana emas, terlalu berharga. Hadis Rasulullah SAW ada menyebutkan tentang perupayaan kita untuk menjaga masa. Rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Rasulullah pesan, datang 5 perkara sebelum datang lagi 5 perkara. Jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, masa muda sebelum datang masa tua. Masa hidup sebelum datang masa mati. Masa sihat sebelum datang masa sakit. Masa lapang sebelum datang masa sibuk. Masa kaya sebelum datang masa miskin. So sekarang, kita dalam keadaan masa yang sibuk, masa yang lapang, kita gunakan sebaik mungkin. Masa musim pandemik musim pandemik COVID, kita melakukan pembelajaran secara PDPR, melakukan pengajian kita secara base daripada rumah. Jadi, semua orang menghadapi situasi yang sama. So, bagaimana anda menguruskan masa anda? Terutama pelajar tahun 5 dan tahun 6. Terutama mereka yang tahun 6 nak masuk tingkatan 1 pada tahun akan datang. Ataupun pelajar tahun 5 yang nak naik tahun 6, yang bakal 2 tahun lagi nak menginjak ke sekolah menengah di mana-mana. So, kita kena pandai uruskan masa kita. 1 tahun 365 hari, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 30 hari, 1 hari 24 jam, 1 jam 60 minit. Semua orang mempunyai masa yang sama. Kenapa sebenarnya kita tidak cukup masa? Kenapa? Ramai daripada kita rasa tak cukup masa kan. Yang pertama, tidak pandai urus masa. Tak tahu yang mana penting, yang mana kurang penting, yang mana tidak penting langsung. Sepatutnya kita kena bahagikan apa yang penting dalam kehidupan kita, apa yang kurang penting dan apa yang tidak penting langsung. Yang maha penting, yang cukup penting itu kita kerahkan masa kita untuk kita buat dengan sehabis baik dengan masa yang kita ada itu. Yang kedua, kurang penting. Boleh di-delay, boleh dilambatkan sedikit, tetapi tetap kena buat. Dan yang terakhir, kurang penting. Banyak benda yang kurang penting yang kita buat. Banyak pelajar-pelajar tahun 5, tahun 6 buat sesuatu yang orang kata tak mendatangkan faedah. Melepak, main PUBG, main game, pergi berpeleseran, melepak dengan kawan-kawan. Itu semua tak pandai menguruskan masa. Tidak tahu memanfaatkan masa, tidak tahu untuk bezakan kepentingan masa. Mana yang lebih penting, mana yang kurang penting, mana yang tidak penting. Sepatutnya kita kena spesifikkan, kena kelaskan. Yang mana penting, yang mana kurang penting, yang mana tidak penting langsung. Yang terlalu penting tu, kita reserve masa yang banyak untuk mereka. Yang kurang penting, bolehlah reserve sedikit dan sedikit untuk benda lain. Dan yang tidak penting, jangan sediakan masa langsung untuk benda yang kurang penting. Macam main game. Bagi saya, main game ni tak ada apa-apa pun kelebihan. Just dia kata nak janda minda. Sebenarnya tak ada janda minda sangat. Boleh melalaikan. Alright. Tidak pandai mencari ruang dalam kesibukan. Ramai daripada kita tak pandai mencari ruang dalam kesibukan. Dalam kekalutan, kepayahan, kegetiran kita tak pandai cari masa untuk menguruskan sesuatu yang lebih penting. Berbeza dengan yang kurang penting dan tidak penting langsung. Tidak bijak memanfaatkan waktu yang terluang. Ini juga satu daripada kelemahan kita. Ramai daripada kita, pelajar-pelajar tahun 5, tahun 6, sekolah di SK Indra Muda ini, SK Kangai ini kan, tak pandai menguruskan masa dia. Banyak masa dihabiskan sebegitu je. Masa dihabiskan dengan terbiar, masa dihabiskan dengan mudah. Lepas tu barulah kita akan merungut. Oh, aku dah habiskan masa aku.
Aku dah tak sempat, aku dah tak siapkan tugasan. Cikgu dah suruh hantar, aku tak siapkan. Lepas tu, kita mengeluh pada diri kita sendiri. Kenapa kita tak pandai menguruskan masa? Kita tak tahu utamakan yang mana lebih utama, yang mana kurang utama, yang mana tidak utama langsung. Yang mana yang terlalu penting, kurang penting dan tidak penting langsung. Dan sebenarnya yang terakhir, kenapa tidak cukup masa? Kebanyakan daripada kita, anak-anak pelajar tahun 5 dan tahun 6 yang bakal nak menginjak ke sekolah menengah ni, tak ada agenda dalam hidup. Tak ada wawasan, tak ada vision dalam hidup. So, orang yang ada vision dalam hidup, ada agenda dalam hidup ini, dia mampu menguruskan masa dengan terbaik. Apa yang lebih utama, apa yang kurang utama, apa yang tidak utama langsung. Alright. Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Asr tadi, wal asr innal insana fil husr. Sesungguhnya manusia demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Memang betul. Inilah perangkap masa yang saya nak sentuh sekejap lagi. Ini perangkap masa. Seolah-olah kita diikat dengan situasi tertentu. Tak boleh nak bergerak, tak boleh nak pergi mana. Tidak mampu melepaskan diri daripada ikatan tersebut. Dan dua faktor perangkap masa kita. Dua faktor perangkap masa kita. Dalam menguruskan masa kita ada dua perangkap masa. Iaitu dalaman dan luaran. Kita tengok. Apa perangkap masa? Faktor luaran dan faktor dalaman. Faktor luaran, kehadiran tetamu datang rumah kita, kawan datang rumah kita. Panggilan telefon, bercakap yang tak penting, cakap lama, cakap melerek-lerek, merapu-rapu. Pengaruh televisyen, berapa lama, berjam-jam kita duduk tengok sinetron, berjam-jam kita duduk tengok anime, berjam-jam kita tengok Netflix. Habis masa. Lara, habis macam tu je. Pengaruh internet. Kita duduk main Facebook, kita duduk main Instagram, kita duduk main Twitter, kita duduk layan YouTube. Kat YouTube kalau benda yang penting tak apa, tapi kalau layan video-video yang kurang penting, yang tidak penting langsung, video-video yang melalaikan, habis masa, membazir. Itu tak bijak namanya. Kalau menghabiskan masa dalam video YouTube, banyak juga yang berkait rapat dengan pendidikan kita, yang berkait rapat dengan PDPR kita, yang berkait rapat dengan silibus-silibus kita, yang berkait rapat dengan pembelajaran kita. Banyak dia cikgu-cikgu seluruh Malaysia, malah seluruh dunia masukkan bahan-bahan mengajar dalam YouTube. Kalau itu yang dipilih, Alhamdulillah. Tapi kenapa dipilih cerita kartun, cerita-cerita yang entah apa-apa. Habis masa sebegitu saja. So, yang terakhir, pengaruh gadget, handphone, smartphone. Semua orang ada smartphone sekarang kan. Boleh kata semua orang ada lah. Dekat rumah tu kalau ada 5 orang adik-beradik, 5-5 ada smartphone. Masing-masing duk layan drama Korea, duk layan Squid Team tu. Squidward tu kan, Squid Team. Okey, faktor dalaman. Tiada keutamaan kerja, penangguhan kerja, tidak asertif, tidak gegas tindakan, tak ada sense of urgency. Tugasan diberi patut selesai 2 hari tapi selesaikan seminggu. Tugasan patut selesai seminggu, selesaikan sebulan. Tak pandai manage masa. Masa habis sebegitu saja. Masa terbuang sebegitu saja. Kan siapa yang rugi? Kita yang rugi kan? Sambil lewa, buat kerja sambil lewa dan menghadapi tekanan. Okay, ini teknik menguruskan masa. Tanya dan soal diri anda sendiri. Bagaimana anda menguruskan masa anda? Bagaimana? Apa yang anda buat di rumah? Masa banyak dihabiskan untuk apa? Masa makan kita berapa minit? Masa solat kita berapa minit? Masa baca Quran kita berapa minit? Masa kita riadah berapa minit? Masa kita study, kita siapkan tugasan berapa minit? Cuba kita orang kata spesifikkan. Agihkan tengok. Masa untuk apa yang paling banyak kita gunakan? Sudah pasti ramai yang habiskan masa untuk TV, untuk televisyen, untuk hiburan, untuk benda-benda yang seronok, untuk benda-benda yang melalaikan. Tak ada yang fokus kepada berjam-jam, fokus kepada akademik, fokus kepada PDPR, fokus kepada tugasan yang diberikan oleh guru. Ini beri tugasan sedikit, dah bosan. Beri tugasan sedikit, dah rasa boring. Macam mana nak belajar macam ni kan? So, orang yang berjaya, orang yang cemerlang, orang yang hebat, orang yang ada wawasan, orang yang ada target, ada vision hidup, dia pandai menguruskan masa dia. Dia utamakan yang utama, yang kemudian dia tolak tepi, dia fokus kepada yang lebih penting daripada yang kurang penting. Alright.
Adakah anda menulis senarai apa yang akan dilaksanakan setiap hari? Sepatutnya orang yang manage masa dia dengan baik, dia tulis, dia ada whiteboard ataupun ada buku nota, dia tulis apa yang nak dibuatkan hari ni. Standard satu, tik, 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 tik. Berapa lama dia nak fokuskan, nak selesaikan satu tugasan yang penting, lepas tu kurang penting, lepas tu tidak penting langsung. Utamakan yang lebih penting dulu, lepas tu barulah disusuli dengan yang kurang penting, last sekali barulah kurang penting. Dan adakah satu tugas penting itu dilaksanakan dengan segera sebagai perkara pertama? Orang yang hebat, orang yang cemerlang, orang yang pandai menguruskan masa dia, dia mengutamakan apa yang lebih utama dalam kehidupan dia, apa yang lebih penting dalam kehidupan dia, itu yang diutamakan. Okey, ini tips menguruskan masa. Kita ada lebih kurang dalam 3 minit lagi. Saya diberi masa oleh 15 minit oleh panel. Mencapai matlamat yang khusus dengan melakukan perancangan harian, mingguan, bulanan. Sepatutnya orang yang pandai menguruskan masa dia ada dah perancangan dia. Mingguan, bulanan, tahunan. Apa yang nak dicapai dalam bulan itu, dalam tahun itu, dalam sem itu. Semua terancang, tersemat rapi. Dan melaksanakan tugas atau aktiviti harian berdasarkan keutamaan untuk mencapai matlamat mingguan. Dan dia listkan, ini keutamaan tertinggi, keutamaan sederhana dan tidak penting. Keutamaan utama itu yang dia fokuskan. Lepas tu boleh fokus kepada keutamaan sederhana dan barulah dia buat apa yang kurang penting. Times come and go. What have we done till now? Tips menguruskan masa. Jangan bertangguh. Kalau boleh, ada tugasan yang diperlukan laksanakan segera, buat segera. Kalau tugasan itu diberi masa dalam masa 2 hari, 2 hari siap. Kalau boleh, sehari siap. Lagi awal daripada apa yang ditetapkan. Itu lagi bagus. Sense of urgency itu ada. Kecepatan, ketepatan masa atau melebihi daripada anggaran awal. Katakan tidak untuk menolak permintaan orang lain yang boleh mengganggu jadual anda. Boleh kata tidak. Aku tak nak join lah program ni. Ini melemahkan aku, ini merosakkan aku. Kawal panggilan telefon. Telefon yang masuk, call masuk. Tak payah. Kalau tak penting, tak payah sembang lama-lama. Sembang sekejap saja. Fokus kepada apa yang kita nak, apa yang kita lebih utamakan di luar sana. Alright. Tolak dan abaikan aktiviti yang tidak produktif. Banyak saja aktiviti yang tidak produktif yang melingkari kehidupan kita. Game, melepak, bersembang lama. Okey, ini antara tips menguruskan masa. Lebih kurang 1 minit lagi. Pastikan semua terurus dan terancang. Catat perkara yang perlu dilakukan, sama ada temu janji, idea, nombor telefon atau perkara penting dalam buku kecil. Rancang perkara yang dilakukan untuk dilakukan pada esok hari. Laksanakan 2 perkara serentak untuk jimatkan masa. Contoh, kumpul soalan, tugasan serentak, kemudian baru berjumpa guru untuk diselesaikan. Kumpul, baru jumpa. 2 dalam 1. Agih-agihkan kerja rutin kita kepada orang lain. Ini antara tips menguruskan masa lagi. Optimalkan penggunaan masa. Optimumkan. Maksimalkan penggunaan masa kita. Selesaikan tugas ketika mood dan emosi kita terbaik. Dan pecahkan tugasan besar kepada komponen yang kecil. Hormati masa dan patuh kepada peraturan. InsyaAllah. Jam yang mahal yang kita pakai, yang kita beli, ada Rolex sampai berpuluh ribu, beratus ribu pun ada. Orang kaya, orang datuk, korporat. Tapi ramai mana yang boleh ikuti mahalnya masa itu. Alright. Metrik pengurusan masa. Penting, kurang penting, tidak penting. Sila listkan yang mana yang lebih utama. So, saya rasa setakat itu dulu untuk sesi bersama saya dalam sesi pengurusan masa, time management. Diharapkan pelajar-pelajar di luar sana pandai menguruskan masa yang mana lebih utama, kurang penting dan tidak penting langsung. Utamakan yang lebih utama, keutamaan tertinggi, keutamaan sederhana, kurang penting. Maka kalau dapat dispesifikasikan, diklasifikasikan sebegitu, insya-Allah anda mampu menguruskan masa anda dengan baik dan anda dapat mencapai kejayaan cemerlang dalam hidup anda, terutama dalam bidang akademik. InsyaAllah. Utamakan yang utama, lepas tu kurangkan keutamaan sederhana, lepas tu kurang penting. So, kita utamakan yang utama. So, sama-sama kita jaga masa kita, kita manage our time, kita uruskan masa kita sebaik mungkin, kita jadi manusia yang hebat, manusia yang bukan lalai, manusia yang tidak rugi. Seperti yang Allah sebut dalam surah Al-As. Semoga kita dilindungi oleh Allah SWT dan semoga anda semua menjadi manusia hebat, manusia yang cemerlang, manusia yang mampu menguruskan masa anda yang terbaik, insya-Allah.
Semoga masa yang kita miliki, kita manage dia, kita urus dia dengan sebaik mungkin dan kita digolongkan oleh Allah SWT sebagai orang-orang yang hebat, orang-orang yang cemerlang, orang-orang yang mampu menguruskan masa dengan baik dan menghasilkan suatu situasi yang terbaik untuk diri kita. Demi masa depan kita, masa depan agama, bangsa dan negara. InsyaAllah. Selamat menguruskan masa anda dengan cara yang terbaik. Belajarlah daripada buku-buku, belajarlah daripada mereka-mereka yang hebat, mereka-mereka yang insan-insan yang hebat, yang cemerlang seluruh dunia. Semoga anda semua menjadi manusia yang cukup cemerlang dunia dan akhirat. Sekian, selamat menguruskan masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila liqa' ma'assalamah. Sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Yang Dihormati Tuan Haji Abdul Ghani bin Yusof di atas pembentangan tajuk pengurusan masa sebentar tadi. Semoga anak-anak pelajar yang dikasihi mendapat manfaat dan membudayakan ilmu yang telah disampaikan oleh dua tokoh jemputan istimewa kita dalam program ilmiah pada hari yang barakah ini. Saya bagi pihak sekolah-sekolah yang terlibat mengucapkan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yayasan Pelajaran Mara di atas kesudian menganjurkan program motivasi kemahiran belajar sekolah rendah kepada pelajar sekolah rendah. Dan juga sekalung penghargaan dan terima kasih kepada dua jemputan istimewa iaitu Encik Muhammad Nazri bin Baharin, Pegawai SISC Plus, Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Perlis dan Tuan Haji Abdul Ghani bin Yusof, Pensyarah Kanan Kolej Matrikulasi Pulau Pinang yang telah mencurahkan ilmu kepada para pelajar. Serta ucapan terima kasih kepada barisan pentadbir sekolah-sekolah penganjur bersama iaitu Sekolah Kebangsaan Sena, Sekolah Kebangsaan Seri Indra, Sekolah Kebangsaan Putra, Sekolah Kebangsaan Institut Pendidikan Guru Malaysia atau SKIPGM, Sekolah Kebangsaan Seri Perlis dan Sekolah Kebangsaan Jalan Raja Syed Alwi. Akhir kata, sebelum program berakhir, ke pasar Sena hendak membeli, si pulut mangga pula yang terbeli. Sungguh tinggi ilmu diberi, semoga Tuan dirahmati. Maaf dipinta, tulus dari hati. Anda tersilap madah yang diberi. Sampai jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.